Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mananiyah Wabullah, seorang penggiat seni di negeri Perak. Pada petang ini saya akan menceritakan tentang sejarah tarian dabus di negeri Perak. Okey, saya akan berceritakan tentang pengenalan tarian dabus dahulu. Okay. Dabus pada asalnya bukanlah sebuah tarian, tetapi merupakan sejenis permainan, iaitu seni mempertahankan diri. Oleh itu, konsep tarian dabus ini adalah merupakan kepahlawanan. Justru itulah permainan dabus ini meminta atau menuntut kecergasan, ketangkasan, keperwiraan dan keceriaan ketika bermain. Dabus sebenarnya kalau ikutkan diangkat menjadi salah satu tarian tradisional di negeri Perak lah, dan hingga mampu bertahan sehingga kini, sejak ataupun lebih kurang dari 300 tahun yang lalu. Sekalipun negara menerima arus perubahan ataupun kepesatan pengaruh budaya barat, namun sehingga kini ia masih diminati dan dihayati oleh para pencinta seni. Biarpun dabus masih belum boleh orang kata dikategorikan sebagai seni popular lah di kalangan rakyat, namun kegiatannya yang secara terus-menerus atau digerakkan oleh pewaris kesenian itu sejak dulu lagi mampu mencatatkan sejarah tersendiri sebagai salah satu tarian tradisional yang terunggul di negeri Perak. Okey, baiklah, itu sedikit dan ini kita bercerita tentang identiti dabus, ataupun tarian dabus. Identiti dabus ini, setiap penari atau pemain dabus ini mestilah menggunakan sejenis besi tajam ataupun kita panggil anak dabus. Okey, penggunaan anak dabus ini ialah untuk memperlihatkan keistimewaan tarian tersebut. Kalau betul tadi kita kata, kalau tanpa penggunaan yang setuju anak dabus ni, kalau tanpa penggunaan anak dabus ini, maknanya hilanglah identiti tarian dabus itu. Jadi itulah kita kena adanya anak dabus ini. Tapi anak dabus ini juga kalau ikutkan ada, kalau yang tradisi itu ada saiznya lah dan panjangnya. Ini yang kita dah ubah suai. Dah ubah suai lah sedikit. Okey. Jadinya kalau tak silap saya, anak dabus ni dia ada lebih kurang saiznya 8 hingga ke 10 inci. Dan kalau yang asal tu dia lebih kecil, dia punya lekuk dia tu. Dan ada cincin lah di anak dabus itu. Jadi kita panggil cincin tu yang akan mengeluarkan bunyi ataupun produce sound lah bila kita menari. Dan penari-penari akan menggoyang anak dabus tadi mengikut irama ataupun lagu yang dimainkan oleh pemuzik-pemuzik tersebut. Jadi selain daripada penggunaan anak dabus tersebut, penari-penari ini juga kadang-kadang mengganti atau menggunakan beberapa jenis senjata tajam yang lain lah, seperti apa nama tadi saya kata, keris, pisau belati, juga
batu giling dan juga tali lah. Batu giling ni juga kadang-kadang dia dihentak-hentak atas kaki ni, menunjukkan kepahlawanan dan kekuatan. Ada juga menggunakan kapak sebagainya lah. Itu semua menunjuk kekuatan dan ketangkasan penari-penari tersebut, menunjukkan itu yang kita katakan tadi, kepahlawanannya. Okey. Asal usulnya menurut daripada cerita mulut ke mulut lah daripada dahulu, bermulanya sejak zaman pembinaan Islam lah, di mana semasa zaman Khalifah Zainal Abidin, ya, iaitu anak kepada Saidina Hasan, cucu kepada Saidina Ali. Dalam masa itu telah berlakunya perselisihan antara dua pihak inilah menyebabkan berlakunya peperangan. Maka dalam usaha menakut-nakutkan pihak lawan itulah kumpulan yang menyokong Saidina Ali ini tadi mencipta tarian dabus ni. Kononnya di zaman itu penari-penari boleh meniti di atas pedang yang tajam tu, himpit-himpit ataupun di baling-baling dengan batu, meranduk dalam api, digigit ular, dan macam-macam lah, sehingga meluka-lukakan badan-badan mereka dengan anak dabus tadi. Jadi segala luka-luka ataupun kesakitan yang ditanggung tadi, dia akan dipulihkan oleh ketua kumpulan ini tadi, dan akan pulih seperti sedia kala. Kalau ikutkannya, ketua kumpulan ni juga kita dipanggil khalifah lah. Khalifah inilah yang akan memulihkan semula kesan-kesan luka di badan-badan dia orang punya pahlawan atau penari tersebut. Okey. Mengikut penyelidikan yang pernah dibuatlah oleh pihak-pihak tertentu, pada masa ini masih lagi terdapat peminat tarian dabus Islam di Malaysia ini. Dia banyak dapat atau kita dapat dikesan di dalam masyarakat di daerah Lumut, ya, sebenarnya Malaysia ini, di Pasir Panjang Laut, Setiawan, Teluk Intan, di daerah-daerah Perak, Darul Rizwan inilah. Tarian ini juga dipercayai telah wujud di negeri Perak lebih daripada 200 tahun atau ke 300 tahun yang lampau lah, macam saya katakan awal tadi kan. Okey, apa yang jelasnya tarian dabus ini adalah merupakan gabungan 3 jenis kesenian tradisi, iaitu digabung dari nyanyian, muzik dan juga tari. Okey. Kebolehan serta keberanian penari-penari ini tadi menggunakan alat anak dabus yang tajam ni dicecah-cecahkan kepada anggotanya, ya, atau tubuhnya sendiri. Okey. Itulah dia kehebatannya tarian dabus ini. Okey, kalau ikutkan kita kata macam sejarahnya, ada sikitlah di Perak, sejarah dabus di Perak ni. Ikutkan pada sekitar tahun ataupun kurun ke-16 atau 1600 itu, adanya 2 orang pedagang daripada batu bara ni lah, batu bara Sumatera. Mereka inilah yang dikenali sebagai Nahoda Lembang dan juga Nahoda Topah. Mereka yang datang merantau ke Perak ini dan memulakan penghidupan di Telaga Nenas dekat Setiawan lah, merantau ke Perak ni dan memulakan kehidupan di sana. Ketika itulah di situ kedua-dua nahoda tersebut berlatih atau bermain dabus ni pada waktu malam lah, sehingga menariknya minat penduduk-penduduk ataupun perhatian kepada masyarakat setempat di situ ketika itu, dan dabus ni pun mula berkembang ke tempat tersebut. Okey, manakala itu pula pedagang batu bara ni tidak ada tinggal setempat, mereka ni akan, orang kata, berpindah lah. Mereka bila ini kemudian bermudik pula ke arah Pasir Panjang Laut sana. Habis dari situ pula dia mengembang pula tarian dabus ni
dekat tempat tersebut. Kemudian mereka menghilir pula lagi ke tempat hala ke arah Bagan Datuk sana. Jadi di situ juga tarian dabus ini dikembangkan lagi. Okey. Jadi itulah kadang-kadang ada sedikit sebanyak, bukan inilah, dia tak nampak ketara, tapi ada juga lah sedikit perbezaan dari segi gerak-gerak dan cara permainan dia. Okey. Selepas Bagan Datuk ini pula mereka merantau lagi ke Kuala Selangor, sehingga ke Kuala Selangor, bawalah permainan ke sana, ke permainan dabus ini ke sana pula. Okey. Manakala yang keduanya ni ialah kalau ikut sejarah kat Perak ni, dia memeranginya Belanda di Pulau Pangkor. Semasa company menguasai, company Belanda ni menguasai perusahaan biji timah di Perak pada sekitar 1680-an ke 90-an macam tu. So mereka telah membina sebuah loji di Teluk Gadung, Pulau Pangkor. Okey. Pada masa yang sama juga terdapat seorang pahlawan Melayu yang bergelar Panglima Kulub Mentok. Dia yang sangat-sangat membenci penjajahan Belanda. Jadi beliau ini dikatakan berketurunan kerabat di Raja Bugis dari Sulawesi. Okey, Panglima Kulub ini yang tidak tahan dengan orang kata kekejaman Belanda, jadi telah membawa diri bersama-sama pengikut-pengikutnya langsung membuat penempatan di Pulau Sembilan. Okey, oleh kerana kebenciannya terhadap Belanda, beliau telah memerangi kapal-kapal perang milik penjajah ni. Di samping itu juga menyerang loji atau juga kota Belanda ni di Teluk Gadung. Okey. Orang-orang Belanda menggelarnya lanun lah apabila sebab dia memberontak semua. Jadi mereka menggelarnya lanun. Jadi Panglima Kulub ni bersama-sama pengikutnya diberitakan telah menggunakan ilmu kebatinan dabus ini tadi menyerang atau bertempurnya dengan askar-askar Belanda. So jadi ramailah askar-askar Belanda yang terkorban oleh kerana tidak tahan dengan ancaman Panglima Kulub ni. Jadi Belanda ni telah melarikan diri atau meninggalkan lojinya di Teluk Gadung. Okey. Manakala orang Inggeris pula dia memperalatkan orang dabus ini. Pada tahun 1826, Kerajaan Perak telah meminjam kawasan Pulau Pangkor kepada Inggeris. Manakala daerah Manjung dulunya dikenali sebagai Dinding turut diserahkan kepada penjajah Inggeris ni pada tahun 1874. Ketika menggunakan perairan di situ untuk tujuan keperluan perdagangan, jadi pemerintah Inggeris di Pulau Pinang menghadapi ancaman daripada sekumpulan lanun yang mengganas di perairan Selat Melaka. Yang dikenali ataupun yang diketuai oleh seorang panglima yang digelar Daing Mentanu, ya. Jadi Daing Mentanu ni dia juga dianggap sebagai lanun pula. Jadi company Inggeris lalu meminta bantuan orang-orang dabus di Manjung untuk memerangi lanun-lanun tersebutlah, lanun-lanun berkenaan. So jadi seramai 100 orang lebih pahlawan-pahlawan dabus ni, dikatakan 100 orang lah telah berjaya menumpaskan lanun-lanun tersebut. Okey. Itu yang macam orang kata sejarah dekat Perak itulah. Jadi itulah tarian dabus ni dia berkembang sehinggalah sekarang. Tapi harus diingat itu ada dua lah. Itu tradisinya asalnya macam tu. Tapi sekarang ni lebih berkembang lah. Okey. Kita terus kepada macam mana asal tradisi ni, ya, persiapan untuk sebelum persembahan. Okey, dalam konsep tarian tradisi dabus ni, dia memang ada kumpulan ataupun warisan dia sendirilah.
Okey, dalam sebuah kumpulan ini adalah dalam 22 orang atau juga lebihlah, 22 orang lebih. Di sinilah dia termasuklah sekali pemain muziknya, penarinya dan juga penduduk-penduduk kehebatannya yang diketuai atau dipanggil khalifah, ya, diketuai oleh seorang khalifah. Ketua dia dalam kumpulan tersebut tu dipanggil khalifah, macam saya kata tadi mula-mula kan. Jadi khalifah inilah orang yang bertanggungjawab ataupun yang memainkan peranan memelihara keselamatan para pemain-pemain kumpulan dabus ini. Ini termasuklah daripada gangguan-gangguan yang boleh orang kata mencacatkan persembahan-persembahan pada hari tersebut. Okey, sebelum persembahan dimulakan, khalifah ini tadi akan meresapi ataupun merenjis-renjis air yang sudah dijampui tadi ke seluruhan pentas dan juga termasuklah para pemain dan pemuzik serta anak dabus tersebut. Anak dabus tadi yang dijampi dahulu ataupun orang kata sebelum nak buat persembahan tu taburkan bertis dan bunga air mawar tadi untuk memagar gelanggang. Okey. Tujuannya macam saya katakan tadi untuk mengelak daripada gangguan-gangguan makhluk halus atau perbuatan-perbuatan orang nakal yang cuba untuk memujinya kekebalannya para pemain dabus tersebut. Okey. Selain daripada itu, khalifah jugalah yang akan bertindak semula memulihkan balik penari-penari yang dah separuh sedar ni atau tidak sedarkan diri semasa bermain tadi atau menari dabus tadi, dan luka akibat yang menikam-nikam di di badan atau di tangan oleh anak dabus atau keris tadi, maknanya khalifah ini akan memulihkan balik, menjampi semula. Jadi kesan-kesan luka itu tadi hilang begitu je, ya, tak nampak kesan yang luka-luka tu sekelip mata akan hilang setelah dipadam ataupun dikesat semula oleh air jampian tadi. Okey, dalam permainan dabus ni juga terdapatlah beberapa pantang larang. Okey, kalau ikutkan mereka kena patuhilah beberapa pantang larang ni. Okey, pertamanya ialah tempat bermain tadi hendaklah bersih. Tubuh juga penari-penari atau pemain dabus ini mestilah suci dan bersih. Dan para pemain sama ada tak kira lah pemuzik atau penari ditegah untuk mengeluarkan kata-kata kesat atau mencarut ataupun juga mengeluarkan kata-kata lucah kepada musuh-musuhnya. Itu ada beberapa pantang larangnya lah. Dan anak dabus ini juga, anak dabus tadi hendaklah dijaga sesempurnanya. Anak dabus tadi tidak boleh sekali-kali dilangkah, malah perlu dijauhkan daripada mencucuk ke tanah, ke bumi tak boleh. Okey, itu pantang-pantang larang sikit lah. Selain itu juga orang luar ni tadi yang bukan para pemain dabus ni tadi atau para penari dabus ni tadi tak boleh menyentuh peralatan-peralatan permainan ni tadi. Sama ada anak dabus ke alat muzik tu dilarang lah untuk menyentuh alat-alat permainan dabus ni tadi. Jika peralatan larang ini dilanggar, mungkin dipercayai akan berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini lah. Yang tadi termasuklah beras kunyit, bertih, macam dia sebelum upacara, orang kata macam buka panggung atau buka gelanggang. Okey, itu juga sebalik itu dia ambil balik air pemulih tadi. Air pemulih itulah juga diguna untuk oleh khalifah lah yang saya kata pertama tadi, memulih dan membuka gelanggang. Okey, permainan dabus ini persembahannya ini yang tradisi lah saya bercerita. Permainan dabus ini akan bermula apabila alat-alat muzik dipalu dan lagu-lagu ini biasanya dipetik daripada kitab-kitab
dan kitab-kitab berzanzi atau juga marhaban, dan dinyanyikan sebelum persembahan. Nyanyian dalam persembahan dabus ini mempunyai sekali dengan kita panggil apa tu, hadi chorus lah, dan dijawab juga hadi dalam apa nama orang kata kitab-kitab berzanzi ni. Dia ada macam jawab menjawab. Itu yang dipetik dalam kitab-kitab berzanzi. Dalam bahasa kebahasaan ni kita kata seolah-olah macam memuji-muji atau kepada unsur-unsur keagamaan, kecantikan, macam itulah dia. Dan juga dia ada jawab-jawab dia macam tadi tu, hadi dan murah dising, tanagal, ya, murah dising Allah murah dising contohnya, kamala izin Allah muradi, tu contoh lagu-lagu dia lah. Terdapat juga lagu zikir-zikir dan juga pantun-pantun dalam bahasa Arab macam sebut tadi. Kalau memuji-muji Nabi, memuji-muji disampaikan dalam persembahan dabus. Okey, ada juga kalau kita tengok dia ni kan pantun-pantun dia, ya. Besi tua, besi muda, besi datang daripada Allah. Hendak makan sifat Muhammad, takut ditimpa si kalamullah. Contoh-contoh macam itulah. Ada lagi lah dia punya pantun-pantun dia tu. Nyanyian-nyanyian disampaikan sekali dengan muzik, biasanya muzik live lah, persembahan live. Okey, para penari ini akan keluar. Penari ni tak kira lah, mungkin boleh juga menari bersorangan, berpasangan atau secara kumpulan. Tapi pada asalnya penari-penari ni dicari oleh penari-penari lelaki je. Tapi sekarang ni dah adalah dengan penari-penari perempuan sekali. Okey, para penari akan keluar dengan menghormati penonton dulu sebelum memulakan persembahan, ya. Biasanya penari ini akan keluar macam saya kata adalah mungkin berpasangan atau seorang lelaki seorang perempuan. Okey, kalau dalam gerak-gerak tarian dabus ini, gerak langkahnya ada yang biasa di asalnya lah dipanggil ataupun disebut juga gerak susun sirih, ayun tajak dan juga lang sewa. Okey, itu kalau kita tengok yang asalnya, yang originalnya lah, tradisi, maksudnya tradisi ni. Tapi sekarang ni macam gerak-gerak itu telah diolah dan juga telah diangkat menjadi gerak-gerak yang lebih meluas sedikit daripada gerak tradisi tadi. Sebab kita mengikut peredaran zaman juga, peredaran masa. Jadi untuk persembahan pentas dan juga persembahan ke luar negara. Okey, jadi untuk lebih meriahkan lagi persembahan dabus, tarian dabus ini, maksudnya tarian dabus ini. Okey, jadi kalau yang balik tradisi tadi macam itulah, dia akan keluar berdua dan sembah dahulu, and then barulah dia mulakan persembahan tarian dabus mereka. Lepas tu dah habis di tengah-tengah persembahan atau juga kadang-kadang di ujung persembahan, penari-penari ini tadilah akan menunjuknya kepahlawannya tadi, menikam-nikam anak dabus tadi tu atau menyucuk-nyucuk anak dabus di badan dia atau di tangan dia untuk menunjukkan kepahlawanannya. Okey, biasanya dia memegang dua anak dabus tu, maknanya sepasang lah. Okey, gerak tari ini masih lagi mengikut irama dan nyanyian, tapi biasa kalau ikutnya asal-asal ni juga dah lebih kepada Arab lah, Arab Parsi. Sebab tu dia ada berzanzi dan ni tadi. Okey,
lagu-lagunya selalunya persembahan tu lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Tengoklah panjang lagu tu dan juga cara persembahan mereka. Okey. Kesimpulannya ataupun orang kata kelainannya tarian dabus tadi, kita dapat lihat tarian tradisi ni penggunaan senjata tajam itulah tadi, anak dabus tu tadi. Seperti mana yang saya katakan, mereka akan mencucuk-cucuk anak dabus itu yang dipegang di tangan mereka tadi. Okey. Apa nama ni, kadang-kadang mereka ni tak sedarkan diri ya, kadang ada juga sebab dah telah orang kata dah naik semangat bersyift. Sebab tu kadang-kadang kita panggil juga ini tarian dabus ini adalah macam tarian spiritual, semangat, memuji semangat. Okey, dari segi pakaian pula, asalnya pakaian ni ialah pakaian pahlawan ataupun pakaian macam orang pemain silat ya asalnya. Jadi sebab dia lebih kepada permainan dan kepewiraan tadi. So lebih kepada pakaian silat lah. Tapi untuk masa kini dia dah diangkatlah sikit kan. Tapi kalau bergantung juga kepada kumpulan-kumpulan, suatu kumpulan tu. Ya, kadang-kadang ketua kumpulan tu kalau untuk kanak-kanak ni biasanya dia memakai pakaian baju Melayu serba lengkap tapi berwarna pucuk pisang. Manakala penari-penari dewasanya memakai pakaian Melayu lengkap yang saya kata tadi berwarna hitam, melambangkan kepahlawanan. Itulah okey. Itulah so penutupnya boleh kita katakan kat sini. Dabus ni pada zahirnya bukanlah sebuah tarian yang bercorak hiburan semata-mata, tetapi peranan dan sumbangannya di dalam mempertahankan kedaulatan dan mengangkat martabat bangsa itu adalah cukup besar dan bermakna sekali bagi negeri Perak khususnya. Itulah serba sedikit cerita ataupun mengenai tarian dabus. Jadi saya rasa bolehlah ambil iktibar di sini dan boleh kita berkembangkan lagi tarian dabus ni, tarian kita negeri Perak ini ke mata dunia atau ke luar. Okay, saya harap pada penggiat-penggiat seni semua dapat mengembangkan lagi tarian ini. Dan macam saya katakan tadi, kita bolehlah menambah baikkan tarian ini supaya nampak di persada dunia. Okey, untuk itu sekian untuk kali ini. Mungkin insya-Allah kita akan berjumpa di lain siaran. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sudi untuk mendengar atau menonton nanti. Okey, jumpa lagi.